الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وقال الله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وقال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dapat kita ada peluang untuk kita bersama-sama ada dalam halaqah hadis yang saya tahu kita pun dah tafsir, kita dah ada. Fiqh pun ada dah. Datuk kita mengajar kitab Jaharul Mahub dan tafsir Maulana Yusri kita. Dan saya pun untuk nak main sedikit sebanyak kat adik-beradik ni tentang hadis. Dan yang saya akan nak baca hadis tu iaitu hadis 40 Imam Nawawi. Hadis 40 Imam Nawawi ni di antara hadis yang banyak orang mengaji. Di ponok-ponok, di ponok Koktani, Jala semuanya orang yang nak mengaji hadis tak dapat tiada, dia kena lepas hadis 40 Imam Nawawi dulu baru naik kepada hadis Riyadhus Salihin dan terusnya pada hadis yang kitab-kitab yang besar. Dan anak-anak kita yang duk mengaji ikut sekolah pun dia mengaji kitab ni juga, hadis 40 Imam Nawawi. Terlebih dulu kita kena tahu dulu apa fadilat yang kita duk meduk di antara Maghrib dengan Isya. Kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang paling mulia di sisi Allah. Orang yang duk di antara Maghrib dengan Isya, selama mana dia tak gentuik, selama mana dia tak batal ayat semayang dia, selama mana dia tak terbit daripada masjid, walaupun dia duduk jauh pun tapi dia duduk dalam masjid, malaikat nak minta doa kat dia. Dalam hadis Nabi SAW, malaikat doa kat dia dua perkara. Malaikat doa kata Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Oh Allah, oh Tuhan kami, ampunkanlah dosa orang tu. Dan oh Allah, oh Tuhan kami, kasih belahlah kepada orang tu. Ulama kata doa ni tak semacam doa semayang banyak. Biasa kita semayang banyak, kita baca kat orang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi doa malaikat, doa kat orang mengaji dalam masjid sementara tunggu Isya, dia minta dua kali, Allahumma ighfir lahu dan Allahumma arhamhu. Nak abah kata apa tu? Nak abah kata pentingnya bukan manusia minta kat kita, tapi malaikat minta kat Allah Ta'ala, suruh Allah Ta'ala ni ampuni dosa kita. Betapa besarnya, betapa agungnya orang yang duduk dalam majlis ilmu. Sebab itulah Nabi kata kalau kita nampak orang duduk mengajar, bayan apa semua tu, Nabi kata farta'u, duduklah. Walaupun tak duduk sak, tak duduk lama pun duduk sak. Sebab Nabi bandingkan majlis ilmu ni, orang panggil halaqah ilmu lagu ni iaitu orang panggil taman syurga. Benda ni kita tak akan dapat tahu kecuali dah kita meninggal dunia baru kita tahu apa fadilat yang kita duduk macam ni. Orang yang banyak lagi di antara orang yang duduk seronok-seronok lepas Maghrib Isya dia pun duduk kedai teh, kedai kopi. Kita pun bukan tak boleh duduk kedai teh, kedai kopi. Kalau malam tak mengajar, malam tak mengajar, duduk kedai kopi, kedai teh tak ada pelik. Tapi bagi ada setengah kita duduk dengan mengaji. Jangan kata duduk kedai kopi semua sterik itu tak boleh lah. Sebab itulah di antara fadilat orang yang mengaji dan orang yang mengajar, fadilat dia besar sekali. Sebab itulah yang ulama kata benda yang lebih selamat iaitu duduk dalam masjid. Sebab itulah saya nak bagi malam ni untuk apa panggil pendahuluan lah, orang panggil tak masuk dalam nahar lagi. Kitab ni nama dia kitab Syarah Arba'in Nawawiyah. Syarah
bagi kitab hadis 40 Imam Nawawi. Dan dia mula dengan kitab ni, dia mula dengan bab hadis innamal a'malu binniyat. Terlebih dulu saya nak cerita Imam Nawawi dulu. Kadang-kadang kita tak kenal siapa Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi yang karang kitab ni, kalau adik-adik mengaji ponok, tak ada siapa yang tak pernah dengar Imam Nawawi. Sebab dia ni tok alif fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita kata kita Imam Syafi'i, kita ikut Imam Syafi'i, inilah tok alim besar Imam Nawawi. Saya nak cerita sikit apa cerita dia. Imam Nawawi ni dia beranak dalam bulan Muharram. Dia beranak dalam bulan Muharram. Dan dia beranak bulan Muharram tu dalam tahun 600 lebih Hijriah. 6 tahun 600 Hijriah. Maknanya 600 tahun Hijriah. Lepas tu apabila dia beranak, dia duduk dalam keluarga yang menego. Dia bukan anak tok guru. Ini Abah kata, Imam Nawawi ni bukan anak tok guru. Anak orang biasa, anak nak tam turakit. Pak dia ni buka kedai besar, kedai menego. Tapi pak dia nak bagi Imam Nawawi ni setor, bagi boleh jadi apa buka kedai samalah. Tapi Imam Nawawi dia tak mau. Dia tak syok menego. Dia syok apa? Dia syok nak jadi tok guru. Lepas tu pak dia pun orang kita ni apabila jadi pak ni, kalau anak tak mau tak boleh bangkak. Nah, kita nak bangkak anak ngaji hafiz tapi anak tak mau, tak jangan bangkak lah. Sebab lama-lama daripada hafiz jadi habis. Jadi habis semua. Lingkup. Kalau gitu Imam Nawawi ni pak nak bagi jadi nak turakit tapi dia tak mau. Kedai ada buka kedai. Lepas tu Imam Nawawi kata, "Pak, hantar aku kat ponok." Dia piduk kat ponok. Umur 7 tahun. Menghafal Quran habis 30 juz. Hadis 2000 hadis habis. Kitab kitab Tanbih Imam Ishaq Syirazi 200 muka dia hafal habis. Imam Nawawi. Lepas tu apabila umur 16, pak dia hantar ke ponok, nama dia satu ponok Rawahiyah. Ni yang peliknya, sebelum nak masuk ponok Rawahiyah tu, ada seorang tok guru nama Tok Guru Yasin. Ada tok guru nama Tok Guru Yasin Az-Zarkashi. Dia kata dia pergi satu tempat yang Imam Nawawi duk mengaji ni. Dia kata budak ni aku nampak pelik ni. Dia tengok budak lain semua main bola, main apa semua. Yang tok guru ni Imam Yasin Az-Zarkashi, dia kata budak ni awak pelik, orang lain semua main bola, main tapi dia tak main. Duk fikir, duk bila ke kayu ke apa. Tu dia apa? Dia pergi kata kat guru Quran Imam Nawawi. Dia kata kau jaga-jaga baik-baik budak ni. Sikit lagi budak ni akan jadi tok guru besar dalam negara ni. Dalam Syria, Syam. Sebab itulah Imam Nawawi ni asal orang Syria, orang Syam. Daripada kampung, nama dia Kampung Nawa. Nama kampung Nawa, lepas tu orang tak nama Nawawi. Nama dia semua bukan nama Nawawi. Macam kita Imam Syafi'i lah. Kita duk panggil Imam Syafi'i tu. Syafi'i bukan nama Imam Syafi'i, tapi nama gelar orang panggil. Nama gelar. Nama dia semua nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tu sebab dia disebut kepada tok nek dia Syafi', orang yang keturunannya ke bawah tah. Tapi itulah maknanya orang Arab dia tak panggil betul nama. Dia panggil Syafi'i, dia panggil Nawawi, dia panggil Rafi'i lagu tu lah. Lepas tu Imam Nawawi ni apabila dia besar, dia jadi alim besar. Sehingga kata tok guru semua ni pakat dia menghafal Quran, dia menghafal kitab apa semua. Jadi orang panggil orang yang Allah Ta'ala tunjuk dah daripada kecil tu. Dan apabila masa dia mengaji tu Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, dia garang kitab, dia kata dia cerita Imam Nawawi ni, dia makan nasi sehari satu masa saja. Makan masa nak leno. Panggil apa? Masa petang. Pagi tak makan buah kurma. Tu orang panggil bukan orang susah tu. Orang kaya. Tapi dengan sebab tuhik dia nak mengaji tu, dia tak makan banyak. Dan kalau dia nak leno, dia leno atas kitab.
Dia lain atas kitab, bukan lain atas bantal. Lain atas kitab ni bila mengantuk, bila tu dia abah dia bangkit pula. Mengaji kitab pula. Dan ulama kata dia satu hari tu dia menghafal kitab 12 wicca. Kita satu wicca apa pening kepala orang. Imam Nawawi 12 wicca. Satu hari duk pergi tadah kitab kat tu guru pergi tanungkan ni. Tapi tu tak alim macam mana? Tu saya nak abah ni abah kraw-kraw lah. Nak cerita Imam Nawawi ni. Betulah kali dia tu asal orang Syria. Nama dia Abi Zakaria nama dia. Nama dia Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Nama dia Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Lepas tu dia mati tahun yang 600 lebih. Umur dia berapa? Dia balik tahu tak? Umur Imam Nawawi umur 45 tahun. Orang paling muda tapi karang kitab lama. Kitab banyak dia pekarang. Tu orang panggil berkat ulama. Sebab apa? Satu, dia tak menikah. Dan Imam Nawawi ni orang yang paling hebat warak dia. Warak Imam Nawawi sehingga kata kalau kata yang mengaji kat dia hamak. Pernah tahu apa? Kalau kata orang Arab ni, orang Arab yang tak ada jangwit, tak ada misal orang panggil kata, dia panggil amrat. Kelih budak-budak segak, dia tak mengajar. Dia kata sebab dia panggil fitnah. Sampai tahu tu budak jantan, dia tak mau mengajar. Kalau orang Tino lebih lagi, dengan warak dia tu lah. Allah Ta'ala bagi dia boleh apa? Boleh karang kitab, boleh duk, apa lagi, ada jasa baik kepada umat Islam. Dan satu lagi, apa ni, dia tak makan buah temikir dalam petik, dalam kampung dia tu dia tak makan buah temikir. Orang lain tanya awak tak makan buah temikir? Haram ke buah temikir? Dia kata aku takut buah temikir ni air hak jiroh buah temikir ni. Jadi kena air pasi hak apa ni, pasi hak ayat. Tengok kata warak, tengok kata benar yang syubhat, benar haram dia tak sentuh langsung. Tu tak pelik lah kalau dia Allah Ta'ala bagi Imam Nawawi ni boleh jadi ulama besar. Kita ni kita duk jadi ngaji ni memang tak tahu. Cuba kita pergi tengok luar negeri. Kalau kita buat witiani pun, buat tesis, buat witiani pun apa pun, semuanya depa sebut Imam Nawawi, Imam Nawawi, Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dia ada dua imam yang paling masyhur, nama dia Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Inilah sejarah ringkas yang kita nak apa ni bagi tahu untuk kita tahu sikit-sikit tentang sejarah Imam Nawawi. Dan di antara kitab dia banyak. Kitab dia yang dia karang banyak kitab dia. Kitab Radatul Talibin, kitab Minhajul Talibin, kitab Umdah, kitab Idah fil Manasik, kitab cara bab haji. Bab haji, bab buat umrah, kitab Daqaiqur Raudah, kitab Talkhis, kitab Tahqiq, kitab Majmu' Syarah Muhazzab dan kitab Syarah Hadis. Jadi Imam Nawawi dia alif dua alif yang dia alif sekali dia alif dua wisya. Satu wisya hadis. Yang kedua wisya fiqh. Sebab itulah wisya hadis dia karang kitab apa ni Syarah Sahih Muslim. Habis. Tapi Syarah Sahih Abu Daud dia tak habis, dia tak ada habis mati dulu. Syarah apa ni Bukhari dia tak ada habis mati dulu. Tapi Syarah Sahih Muslim dia hurai sampai habis dan Majmu' Syarah Muhazzab dia hurai sampai habis. Dia tak ada habis sampai bab dia beli. Sebab tu ulama kata kalau Imam Nawawi ni dia ada karang kitab bab fiqh ni sampai habis semua. Tak ada dah kitab lain yang paling baik lebih daripada kitab Majmu' Imam Nawawi. Itulah. Tu orang panggil apa? Orang panggil di antara kitab yang kita menjadi karya-karya Imam Nawawi rahimahullah. Dan di antara kitab hadis yang orang mengaji banyak, saya pun mengajar, saya mengajar di Kapal Celuk, kitab Riyadus Salihin. Hadis dalam 1000 hadis lebih. Ni kitab yang kita nak baca malam ni iaitu kitab Arba'in Nawawiyah hadis 40. 40 hadis saja. Tapi besarnya hadis 40 ni, tengok saya nak bagi tahu sebab apa. Fadilat dia kita boleh mengaji 40 hadis ni, Allah Taala nak bagi apa kat kita. Sebab tu ni Imam Nawawi kata macam mana? Imam Nawawi kata muqaddimah Imam An-Nawawi. Imam Nawawi kata amma ba'du faqad ruwina an Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'ad bin Jabal wa Abi Darda wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri
min turuqin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'atin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ni penting. Nabi kata macam mana? Man hafiza ala ummati 40 hadisan. Siapa yang bagi umat aku hafal 40 hadis ataupun mengaji 40 hadis, tengok. Min amri diniha, daripada urusan agama dia. Ba'asahullahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Allahu akbar. Siapa yang mengajar, siapa yang hafal 40 hadis ni, Imam Nawawi dia himpun ni, Allah Taala akan bangkitkan orang tu pada hari kiamat beserta dengan tok alif fiqh dan ulama-ulama. Insya-Allah kita mengaji ambil hadis 1 sampai hadis 40. Habis saya khatab dah di Peceluk, khatab dah sekali khatab. Insya-Allah sini kita mengaji sekali khatab, kita boleh kuampisir hak Nabi kata ni. Boleh duduk dengan ulama, boleh duduk dengan tok fiqh, tok alif fiqh pada hari kiamat. Pada hari kiamat kita nak tengok siapa lagi idol kita? Tak ada dah. Iaitu ulama-ulama, para ulama semua. Sebab tu dalam hadis ni wa fi riwayatin ba'asahu Allahu faqihan aliman. Dalam satu riwayat dia kata Allah Taala bangkitkan serta dengan kuat ta'alif tok fiqh dan Allah Taala akan bagi Nabi jadi syafaat kat kita. Syafaat ni penting. Syafaat Nabi SAW masa timbang amalan kita. Dan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, siapa yang mengaji hadis 40 hadis ni, pada hari kiamat Allah Taala kata kat dia macam mana? Udkhul min abwabil jannah ayyi. Kau masuklah neraka, kau masuklah syurga, pintu mana kau nak masuk? Ni kalau kita main kata promotion. Kata pergi sosok main cakap bagi soal 1000 Allah. Penuh masjid. Ni Allah Taala kata kat kita, Nabi kata, kita mengaji hadis 40 ni, Allah Taala kata masuklah syurga pintu mana kita nak masuk. Tapi dia tak samalah. Sebab duit ni kita nampak, tapi syurga tu kita tak nampak. Tak tu payah. Macam azab neraka tu lah. Azab kubur, kita katakan azab kubur. Azab kubur kita nampak. Orang duk cerita kata azab kubur orang tak sembahyang, kena himpit kubur, orang yang gencik tak basuh. Ni banyak orang kita lah gencik tak basuh. Tapi kalau kita kata kat dia, aku tak gencik tak basuh, mana aku basuh? Tapi Nabi kata banyak orang kita ni kena azab dalam kubur sebab dua saja. Satu, gencik tak basuh, tak cuci kepemaluan dia. Yang kedua, suka gaduh domba, suka sairai, suka jalan ngacur orang tu bagi berkelahi. Tu kena azab dalam kubur. Tapi kita kalau kita tanya, gencik tak basuh, kita basuh sedia. Ulama kata bukan tak basuh, tapi basuh tak cuci. Kita tengok masa kita pergi romban ke, orang yang dia tak layak bak semayang ni, kita pakai sawal. Apabila nak kencing, kadang-kadang tak cabut dah sawal. Buat sik, lepas tu cu tang tu. Lepas tu air kencing tu dia mengkadin, dia mecik kena kes kuai kita. Pas semayang kita tak salih kes. Tu makna yang Nabi kata kencing tak basuh. Tu makna dia. Sebab tu kalau orang yang dia layak lah bak ni. Tapi orang kita bak ibadat ni tak layak. Kalau bak layak niat. Tak ada niat cek. Tak apa yang ibadat ni ikut suka aku nak buat. Ikut suka aku nak buat. Ya. Sebab tu kita kena niat bak tu. Dalam bab fiqh, dalam kitab fiqh no dia ajar sampai kata kita gencik ni ada berapa cara, gencik cara macam mana. Lepas gencik dah kena pakai apa, kena hem apa tu semua. Semua tu dalam Islam saja ajar. Agama lain tak ada langsung. Cuba kita tengok agama kafir ada tak? Nak masuk jamaah baca doa, tak ada. Agama Islam yang baca doa nak masuk jamaah. Bukan kata agama lain duk satu mutana arhang sama, tak ada. Tapi orang Islam apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah ya Tuhanku, lindungkanlah aku daripada setan laki dan setan betina. Hadis ni dia bagi tahu kat kita apa pula? Dia kata setan tu ada jantan, ada betina.
Jantan dan betina. Setan tak ada ketui, tapi orang kita ada ketui juga. Setan tak ada ketui. Itulah macam orang sembahyang subuh, rabah subuh. Rabah subuh lepas tu tak bangkit sembahyang subuh. Rabah dengar, tapi dia tak dengar sebab apa? Sebab Nabi kata balas syaitan fi uzunain. Setannya gencik dalam telinga dia. Kadang-kadang orang tak percaya hadis Nabi, dia kata, "Oh, setan ada kotel." Cakap mana pula cakap bahasa orang begitu. Setannya ada kemaluan, ada gencik apa itu? Ada, Nabi kata ada. Tapi gencik macam mana Allah a'lam. Orang yang tak mangkit sembahyang subuh, tak maya jemaah lah kata Nabi. Kena setan gencik 2 lubang. 2 lubang. Tu jaga. Sebab itulah kadang-kadang kita tu kalah dengan setan kan. Sebab tu Nabi kata balas syaitan fi uzun. Tu di antara kelebihan yang kita kena tahu hadis-hadis Nabi, makna dia lagu mana apa lagu mana. Lepas tu hadis tu lagi dia kata, siapa yang hafal 40 hadis pada hari kiamat, dia akan dihimpunkan bersama dengan puak mati syahid. Puak mati syahid ni puak yang duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hadis semua ni ulama kata hadis dhaif. Hadis yang baca tadi ni hadis dhaif. Tapi Imam Nawawi kata hadis dhaif ni boleh kita ambil pakai selama mana dia tak dhaif teruk. Kalau dhaif sangat dhaif tak boleh. Dia ada 3 syarat. Satu lagi jangan kau senang. Hadis dhaif jangan kau senang banyak. Tak boleh. Kalau kita nak pakai mana dhaif, dia tak sampaikan maudhu'. Maudhu' ni hadis pelop. Tu hadis pelop. Hadis pelop tak boleh. Tapi hadis dhaif ni Imam Nawawi kata boleh amal dalam bab fadilah amal. Dalam bab fadilah bab ni boleh. Tapi ada setengah ulama kata tak boleh. Dan Imam Bukhari kata tak boleh, Imam Muslim dan imam lain-lain. Tu dia. Patutlah ni fadilah dia di antara mukaddimah panggil bab 6 Imam Nawawi dia cakap dalam ni. Lepas tu dia mula dengan hadis yang pertama, dia kata hadis al-hadisul awal i'tibarul a'mal bin niyyah. I'tibar amal kita dengan niat. Dan Imam Nawawi bawa satu hadis yang panjang. Nabi SAW bersabda an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ni saya nak baca minggu ada lah sebab dia panjang. Cuma nak seru saat ni yang saya cakap tu nak berkata inilah fadilat yang kita boleh mengaji hadis. Ulama tu dia mengaji hadis. Jadi setiap satu hadis orang dulu dia nak pergi cari satu hadis kena berjalan 7 bulan, 5 bulan. Orang lo nak boleh hadis tengok lakukan lah ya, klik naik hadis. Tengok orang lo senang tahu mana. Orang dulu naik kuda, naik unta 6 bulan buat boleh satu hadis. Tu orang dulu memang susah payah. Tapi kita lon ikut. Ikut kita tekan dia naik semua dah. Sebab itulah di antara fadilat orang yang mengaji hadis, maknanya apabila kita dengar mengaji hadis ni kita macam kita dengar Nabi cakap dengan kita. Nabi cakap dengan kita. Sebab tu apabila kita dengar sallallahu alaihi wasallam, kita kena sambut sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Al-bakhil man idza zukirtu fa indahu falam yusalli alai. Orang yang kedekui, bukan yang kedekui duit, bukan yang kedekui pitih, tapi orang yang kedekui nak salawat atas aku. Sebab tu kita dengar salawat sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam tu di antara sunnah Nabi. Dalam kita nak sambut salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat boleh semua. Salawat boleh tiap-tiap waktu. Dan kita salawat bukan salawat saja kat Nabi, kita bagi salam kat Nabi. Kita tahu tak masa kita semayang atau kita duduk tahiyat, Nabi bukan duduk adab kita, tapi kita assalamu alayka ayyuhan nabi. Masuk umat dia kata salam tu, Allah Taala kira salam ni kat Nabi di Madinah. Nabi duduk lelok, malaikat kata ni umat kau, kira kat kau salam daripada umat kau. Nabi jawab waalaikumsalam. Tu fadilat dia. Nabi jawab salam. Bukan payah. Waktu ulama kata
Kalau orang nak pergi Mekah ni kita salah kat Nabi pergi Madinah. Ada kadang-kadang kan. Kita nak pergi Madinah, pergi Mekah. Kita kata kat orang nak pergi Mekah, ke pergi Madinah, aku salah kat Nabi sama boleh tak? Boleh. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak payah kirim, tak apa dah kita sembahyang setiap waktu dah kita salah kat Nabi dah. Tapi kalau nak bagi pun nak kirim boleh ke tak? Boleh. Tak apa. Tu di antara adab kita dengan Nabi SAW. Sebab tu kita dengar hadis, kita kena dengar dengan khusyuk tawaduk. Siti Aisyah bini Nabi ada satu kali dia mengajar hadis di apa panggil di tiap. Kalau adik-adik pergi di Madinah, dia ada satu tiap duduk dekat mimbar. Nama dia Ustuwanah Aisyah. Siti Aisyah duduk kat tu lah. Lepas tu ada sahabat duduk gelak-gelak. Duduk cakap apa ni, cakap darah, cakap kuat. Siti Aisyah beralih pergi, dia kata pelan-pelan sikit. Dia kata Nabi duduk leno. Nabi duduk leno. Orang ni hormat sampai tak tu. Ada setengah tu dia ambil paku pergi katok pang di masjid Nabi. Siti Aisyah kata jangan pelan-pelan sikit, jangan, sebab suami aku Nabi Muhammad duduk leno tang tu, sebab duduk di kubur Nabi. Tu nak apa kata? Ulama dia apa? Dia hormat sampai tak tu saat Nabi SAW. Maka hadis yang kita baca ni di antara hadis yang kita pilih 40 hadis, dan dia akan jadi satu benda yang dapat syafaat. Sebab itulah kita malam ni kita nak cuan-cuan dulu lah. Kita kata nak mula mengaji dah. Masa saya ni biasa sampai Insya saya pun pergi lah. Kata mengaji banyak. Nabi pernah ada sahabat pergi kata, pergi tanya Nabi, aku nak mengaji setiap hari dengan Nabi. Nabi kata kau jangan cakap jangan cakap besar lah. Saat ni kau jemu pula. Nabi kata dalam satu minggu tu pergi ada sehari tak apa dah, ataupun 2 hari, jangan setiap hari. Nabi takut sahabat nak jemu. Sebab itulah kadang-kadang kita kena duduk dengan bini juga, kena duduk dengan keluarga juga. Sebab itulah Nabi kena bagi bank bila, kata ni kita duduk dengan keluarga, ni kita duduk mengajar. Itu di antara adab dan sunnah Nabi SAW. Sebab itulah sekali saya nak mengingatkan tentang kelebihan dalam hadis Nabi SAW yang tadi saya baca hadis Imam Muslim. Sahabat Nabi tanya kat sahabat, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Nabi tanya kat sahabat, hadis sahih, hadis Imam Muslim. Nabi tanya kata, kamu ada kalau aku nak tunjuk satu perkara yang kalau kau buat Allah Ta'ala akan hapus dosa semua, dan Allah Ta'ala akan tambah pahala semua. Sahabat kata, bala ya Rasulullah. Nabi kata apa? Yang pertama, isbaghul wudu alal makarih. Sapu ambil semaya tu, sapu bagi atur walaupun sejuk pun. Kita mungkin nak maya subuh, sejuk tegar nak pergi masjid sejuk. Tegar nak sapu ni, sejuk. Nabi kata kalau kita buat, kita gagah juga, orang panggil gagah juga sapu alal makarih, tempat kita tak mau sapu tu. Itu di antara perkara yang Allah Ta'ala akan apa? Akan loplang dosa kita. Tengok bukan benda berat. Yang kedua, Nabi kata wa kasratul khuta ilal masajid. Yang kedua iaitu kita banyakkan jalan kita, langkah kita kepada masjid. Sebab itulah ulama kata orang yang duduk di dekat masjid tapi tak pergi masjid, semaya dia tak sah. Ni teruk atau orang yang duduk dekat kena duduk jauh-jauh kalau tegak nak pergi masjid. Tapi bukan hadis bukan hadis, dia ulama kata. Orang panggil apa? Kita nak hormat ke masjid, nak imarah masjid. Kita banyak langkah ke masjid. Yang ketiga ni hak duduk yang kita duduk low ni. Nabi kata apa? Intizarus salah ba'da salah. Nanti semaya ni kepada semaya ni. Maknanya kita semaya maghrib, sementara kita nanti semaya Isya. Di antara inilah kita akan dapat Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Orang kadang-kadang semaya maghrib sudah terbit pun. Jadi dia main pula main macam mana? Main Isya. Tu dia tak boleh fadilah ni. Tak boleh fadilah, Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Kita nanti semaya. Walaupun kita tak baca Quran pun kita duduk saja. Sebab tu ulama kata kalau nak pergi hebat pun jangan pergi hebat luar mungkin.
Bukan makna kata boleh bergebar masjid, tapi kalau kita nak bergebar pun pergi ada dalam rasmi masjid. Yang lu boleh pahala ni. Boleh pahala duduk dalam masjid sampai orang sembahyang. Tapi kalau nak isap rokok tak boleh lah. Rokok kena duduk di luar. Tapi kalau nak bergebar tu, hidup di luar, tu pun boleh pahala lagi. Boleh pahala lagi orang yang duduk nanti nak sembahyang masjid. Tapi ulama kata ada syarat. Macam mana? Ada syarat, jangan gentuik dulu. Kalau gentuik batal dia kena pergi luar punya tu putus dah, pahala putus dah. Kalau kita pergi maya kita nak masuk balik, tu tak apa. Itulah di antara apa yang kita dapat kesimpulan dalam hadis yang Nabi sallallahu untuk memberi maklum kepada kita, iaitu hadis apa yang dikatakan hadis Imam Nawawi, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sebab itulah Imam Nawawi dia beri satu rumusan, satu serup. Dia serup kat kita. Dia kata itulah di antara fadilah mengaji dan fadilah hafal hadis 40 Imam Nawawi. Dan di antara syarah dia ni, syarah kitab Arba'in Nawawiyah ni banyak ulama yang syarah. Di antaranya Imam Nawawi Kediri yang syarah. Yang kedua Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitab ni, no? Yang ketiga Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin alif di Mekah. Duduk di Mekah di Saudi. Dan kitab ni banyak orang mengaji. Dan banyak orang mengajar. Karena ulama kata dalam hadis 40 ni himpun semua dasar-dasar hukum. Di antaranya hadis apa? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Baru ni kita dengar orang cakap masalah apa? Hibuh masalah ambil hati babi mebohlah hati manusia. Ulama banyak tu guru cari dalil tak jumpa. Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Lah kali mai jumpa dalam kitab ni kan. Dia nu kata haram ambil jantung babi mebohlah jantung manusia. Dia dalam nak wikiasat dia kata jantung huacai mu tu dengan huacai kon hemuankan. Sebab tu man plan thai kan dah. Ada masalah yang orang hibuh dulu ni. 2-3 bulan lepas. Tiang kan. Ada pet ni dia kata boleh. Lepas tu mai tanya puak cula, samnak cula, saya kata boleh macam mana haram? Benar haram. Babi haram. Kalau babi haram, pedai dia pun haram. Jantung dia pun haram. Mana boleh? Lah kali duk tiang mai orang kata ni jumpa hadis dalam kitab ni. Tu nak abang kata macam mana? Kitab ni besar tak? Besar. Sebab itulah kita jangan lupa bahwasanya semua yang Islam yang Nabi kata tu semua berlaku. Tapi kita duduk di kita yang kita nak cari jumpa tak jumpa. Kadang-kadang kita sampai pergi particip. Ni orang kita lo ni antara satu apa? Kita particip, kita tak percaya hadis. Macam tadi, benar gaib, benar yang kita tak nampak. Tapi kalau kita tak nampak, apa kalau Allah Ta'ala Nabi kata, Nabi habaq, wajib kena beriman. Macam tadi bak apa? Bak kotel setan. Cakap mudah-mudah, bak setan ada kemaluan. Nabi habaq. Kita kena percaya. Satu lagi hadis apa? Hadis yang apabila kita makan air, minum air, lalak jatuh dalam gelas air kita. Nabi kata kalau lalak jatuh kena celuk bagi dia tenggelam habis. Sebab sayap kanan dia ada ubat, sayap kiri lalak ada racun. Lepas tu kalau kita tak celuk dia orang panggil tak semedunkan. Lepas tu kita celuk dia panggil balah. Tu boleh makan. Kalau tak makan tak apa, tuak. Nak wikiasat fikir, oh sungguh Nabi cakap 1400 tahun dah tapi nak wikiasat baru mai jumpa kata sungguh Nabi kata lalak tu ada racun dan ada apa? Ada ubat. Tengok. Tapi nak wikiasat dia tak percaya. Tengok lepas orang mai kaji belakang-belakang ni baru tahu sungguh. Sebab itulah kalau Nabi kata, kalau hadis tu sahih, Nabi kata Allah Ta'ala cerita dalam Quran, wajib kena percaya. Lo ni orang tak percaya bab apa? Bab roh. Banyak orang tak percaya. Bab roh. Kadang-kadang kita pergi di Malaysia, dia tak percaya kata roh ni ada. Tak percaya. Sehingga dia kata roh terbit kat mana? Masa nak mati terbit kat mana roh?
Dalam hadis Nabi kata orang kita dekat nak mati ni roh terbit kok dai. Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang nak mati ni mata dia terbeliak, mata dia ternaik atas tu makna roh terbit kok tu. Lepas tu ada orang keciasak seorang dia kata aku nak tangkap roh tengok. Yang ambil uncang pitak di dai. Ambil uncang pitak di dai nak tengok roh terbit aku nak cekuk roh. Mana boleh cekuk? Dia bukan nampak dengan mata kepala kita. Tu nak biasa. Dia bantah mata tu. Nabi kata dia lebih kuat. Sebab itulah saya ada mengaji Malaysia dulu ni Ustaz Ismail Kamus. Seorang Ustaz Ismail Kamus. Orang tanya Pak Azad kubur. Dia jawab macam ni. Cerdik. Orang Cina tanya. Orang Cina tu masuk Islam. Orang Cina masuk Islam. Dia tanya Pak apa Pak Azad kubur. Dia kata orang Cina dia cakap bahasa Cina dia. Lu kata roh ni apa ni ada ular besar kena lekak dalam pagar dalam kubur macam tu. Dia kata orang tak semaya kena apa? Kena himpit dengan ular besar bukit. Dia kata besar bukit dia kata. Lepas tu kena apa? Kena hentak dengan malaikat tungkak atau apa hesta tu. Dia tanya kat Ismail kamu. Kubur kecil saja 3 meter 4 meter je kubur. Takkah ke ular besar sampai tahu tu? Blok besar kata bah besar bukit boleh duduk lah kubur. Ismail kamu jawab Allahu Akbar. Tu apa itu guru ni dia cerdik. Kalau kita nak jawab Al-Quran, baca Quran bagi orang Cina dengar mana faham. Ismail kamu jawab macam mana? Dia kata rumah you ada terotak dah, ada TV dah. Orang Malaysia tak kata terotak nah. Rumah you ada TV dah, ada terotak dah. Dia kata ada. Berapa inci? 22, 23, 24. Dia kata kau pernah tengok tak kaitan bah dalam terotak? Pernah tengok tak ular apa ni bukit besar 2-3 bukit duduklah terotak. Terotak 22 new ya. Dia faham new tak TV. Mai Cina dengar lagu tu ayah. Ayah tadi. Ayah terus. Ayah tu dia kata lah mengucap Cina terus. Dia kata ayah, dia kata oi tu guru jawab pandai. Aku tak fikir ya sebab tu. Sebab tu kamu kata macam mana? Dia kata tu terus hak manusia buat. Dia orang panggil tu terus hak manusia buat. Kaito bah boleh duduklah terotak. Bukit boleh duduklah terotak. Apatah lagi dengan Allah Taala. Takkan Allah Taala tak ada kuasa lebih daripada tu. Orang Cina tu memang pegang tangan mengucap masuk Islam lagi. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok. Allah Taala nak bagi hidayah kita bukan payah nak bagi hidayah. Tapi kalau orang yang Allah Taala tak bagi bantah lagu tu, dia tukar anak kita kedai pun. Kita nak abah dia, tapi kalau tak sampai hidayah tak sah. Sebab anak Nabi Nuh kedai berbantah. Ya, anak Nabi Nuh tak naik perahu Nabi Nuh, anak Nabi Nuh berbantah. Bini Nabi Nuh berbantah. Tapi kita jangan ambil dalil pula lah. Apa orang anak kita tak semaya, kita kata anak Nabi Nuh tak semaya. Jangan, lagu tu tak boleh. Kita kena usaha dulu. Kita ajar dulu. Tapi kalau dia tak mau, hak tu hak dia. Tapi masalahnya kalau kita tak pernah cakap langsung. Anak kata cik, semaya, kita ajar, kita takta ada nasihat dia. Tapi masalah dia tak buat tu dosa tak dialah tanggung. Bukan kita tanggung dah. Itu dia antara hikmah yang kita dapat dalam ni. Itulah di antara fadilat yang Allah Taala nak bagi orang yang duduk dalam masjid. Apa fadilatnya sampai tu? Kita nanti pernah semaya ni Allah Taala bakal bagi fadilat. Allah Taala nak bagi malaikat doa kat kita minta ampun dan doa minta rahmat kepada kita. Maka saya pun tekat inilah dulu untuk menjadi peringatan pada kita di antara sejarah Imam Nawawi dan juga yang kedua fadilat yang kita boleh mengaji hadis. Saya ingat dulu saya pernah mengajar dah sini kan. Mengajar kita Imam Muwafiq Masbuk. Lepas tu Tok Guru Fauzi pun mengajar kita Jahrul Mawhub. Jadi dalam masjid ni kita kena pergi ada kita cekam kalian kanson. Lo ni kita ada masjid tamano kita. Jadi dulu ni kita doa kata Covid lah apalah. Lo ni tak boleh dah Covid. Sebab lo Covid jadi lo tongkin dah. Jadi kesemua sama dah lo ni.
Bukan kata aku ke semua sikit tak pergi Jumaat dah. Dia tahu. Ni saya satu perkara yang sedih juga kita. Pi kelab boleh pi semua, kebun boleh pi, pekar boleh pi, bawa kereta boleh semua. Mai semua kita tak boleh mai. Astagfirullahalazim. Nabi kata apa? Nabi kata man taraka salatal jumu'ah, man taraka al jumu'ah salasa marratin tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Siapa yang tinggal sembahyang Jumaat 3 kali dan dia buat main-main, bukan campir, main-main, mana kata aku kerja nak pi. Sebab apa? Covid menghilang, mana tahu ada Covid lagi. Main-main. Nabi kata apa? Allah Taala katuk pintu hati dia dan Allah Taala bagi hati dia kerah. Dan dalam Quran kata macam mana? Orang kita ni hati kerah ni, batu kita kata kerah, hati manusia lebih kerah daripada batu. Sebab itulah orang yang tinggal sembahyang Jumaat lalu dia tak main sembahyang Jumaat, Allah Taala cokkan hati dia hati kerah. Satu saringan lagi, siapa tinggal sembahyang Jumaat berturut-turut 3 kali. Hak tu salah samutawaliyat, mana tak mutataliyat. Apa ni tinggal sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut. Mana macam mana turut-turut? Minggu ni, minggu ada, minggu tu. Ada pula buat cerdik je ni Abu Nawah. Aku tinggal juga tapi 3 kali, tapi aku setengah pula sikit. Minggu ni tak main. Minggu ada main. Tu apa yang homo lah tu. Minggu ni tak main, minggu ada main, lepas tu minggu ni dah tak main. Jadi setengah lah tu. Hak tu pun semacam yang hukum. Orang panggil hak tu dalih. Orang panggil apa? Abu Nawah, cerdik. Si tenun cai orang panggil tu. Orang panggil cerdik, apa panggil cerdik lebih. Hak tu pun sama je hukum. Sebab tu ulama kata kalau kita ingkar masalah sembahyang Jumaat, ingkar kita kata tak wajib. Kacau habis. Tak wajib. Tapi terus. Yang bawa ni di Temelak. Saya dengar daripada cikgu Fatah kita ni. Di Temelak, law ni pelik-pelik kita kena tengok law ni pelik-pelik. Jangan duk bahasa sana sangat. Ni kau berceluk ni buat Kristian tu. Buat Kristian kadang-kadang mai dia jumpa orang tua-tua duduk di rumah saja dia tanya, "Tok nak duit dah?" Dia cakap pakai suit, pakai macam mana? Nak duit nak sihat dah. Nak tak tahu kerja apa. Duit masuk sebulan 8,000, 9,000. Macam buat kaitrong tu. Buat mencari makan, buat hakim. Tu buat Kristian. Dia ada ejen dia. Ni duk kau pecelur ni memang. Sebab tu jaga-jaga lah dah. Tapi tok tu dia jawab tak apa, aku kaya dah. Dia kata aku kaya dah sebab aku sembahyang subuh 2 rakaat sunat belum subuh 2 rakaat, mana kata kaya. Sebab Nabi kata lebih baik daripada dunia, segala dunia. Jadi betul dia boleh orang yang faham. Kalau orang tak faham dia kata boleh sodikan ni terjaga. Yang kedua yang cikgu patah cerita tu iaitu di Temelak. Ada satu puak tak tahu mana-mana. Boleh duit gaji sebulan 8,000. 8,000 bulan. Tak tahu ada buat apa, nak zikir saja, semayang, tak payah semayang. Tak tahu semayang, duk atik saja sudah. Atik. Bulan duit sampai 8,000. Duit masuk banci 8,000. Lepas tu dengar kata lah, orang cerita lah, dengar kata samnangan kita ni picik. Samnangan kita pergi di Temelak lah. Dia wai tuatan. Lari terus. Ketua dia orang mana? Ketua dia orang Malaysia. Dengar kata Malaysia. Bagi duit. Allahu Akbar. Tu nak apa kata law ni banyak macam-macam. Macam-macam benda yang berlaku tu kalau kita tak jaga betul-betul. Macam Nabi katalah, dia akan jual agama dengan harta dunia saja. Waktu dia antara fitnah yang kita akan dapat pada akhir zaman. Maka sebab itulah Nabi suruh kita baca doa banyak-banyak. Suruh kita baca doa untuk menjauhi kita daripada fitnah. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Itulah di antara kesimpulan yang kita dapat simpul pada minggu ni, dan insyaallah kita akan sambung pada minggu depan insyaallah. Kita mula dengan hadis yang pertama. Hadis innamal a'malu binniyat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.